Mesti dalam konteks dakwah, dalam konteks tabligh, iaitu menyampaikan. Jangan sampai terkeluar daripada, ataupun jangan sampai tak ada kaitan dengan dakwah. Ini nombor satu makcik nak pesan. Makcik pesan tapi ramai yang dengar. Okey, nak pesan dengan Ustaz Furqan Fawaz. Okey. Sebabnya benda ni memang tak dapat elak. Ini zaman sekarang ni tak dapat elak. Makcik pun, anak-anak makcik ada yang hide makcik juga. Makcik tak dapat tengok dia live. Dia hide makcik. Dia hide makcik. Tengok dia live. Siapa tu? Adalah ya. Dia buat live, dia berdakwah ke dia main question ke apa benda berapa-apa? Maknanya dia sedang berkreativiti. Berdakwah lah. Dia sedang berkreativiti. Nanti dulu, belum berdakwah lagi. Maksud makcik macam ni. Setiap orang tu dia ada kesenian dalam diri dia. Dia ada nilai kreativiti dalam diri dia. Sebab itu makcik, walaupun ada anak makcik segelintir yang hide makcik daripada tengok dia orang live, tapi makcik tetap tengok juga. Tengok pakai IG apa tu? Ya, maknanya makcik lebih kreatif daripada dia orang. Lebih kreatif makcik pakai IG banyak lagi lah yang lain. Makcik dapat tengok juga. Jadi sebagai seorang ibu kan, makcik tak larang, makcik tak kata apa. Makcik nak bagi anak-anak tu ataupun siapa pun, maknanya okeylah dia keluarkan dulu sisi kreativiti yang ada pada diri dia. Kan, maknanya kita nampak macam sekarang makcik dah lama dah follow Ustaz Furqan Fawaz ni. Mungkin makcik antara follower yang pertama kot. Bila buka IG, dulu IG kena hack bukan ya? Makcik masa IG yang pertama tu makcik pertama lah follower. Tapi bukankah ketika mana IG Furqan Fawaz kena hack, makcik antara orang yang bersungguh-sungguh untuk berusaha menyelamatkannya? Betul makcik, betul. Dan akhirnya tak dapat selamatkan. Ia tak dapat selamat tak apalah, Alhamdulillah. Maknanya Allah bagi tu cantik sangat. Asasnya memang cantik Okey. Jadi kita mungkin pada asalnya kita buat tu kerana nilai kreativiti yang ada pada kita. Kerana seni yang ada pada kita. Mungkin ada sebab lain, banyak lagi sebab lain. Betul tak Ustaz Furqan Fawaz? Betul. Dengar tak? Clear tak? Makcik dah upgrade tau internet makcik. Dia tengah lag sekejap. Okey. Jadi kan makcik nampak orang-orang muda apa semua, okey, gunakan live Facebook, live IG dan sebagainya. Okeylah, gunakan kreativiti tu, tetapi apa yang makcik nak sebut ialah jangan rendahkan nilai setiap kreativiti yang kita lakukan itu. Apa maksud makcik merendahkan nilai? Ketika mana kita tidak meniatkannya sebagai dakwah untuk melangsungkan dakwah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan rendahkan. Jangan rendahkan nilainya kerana cita-cita ataupun keinginan-keinginan yang lari daripada konteks nak mengajak manusia ke jalan Allah. Ini makcik cakap terang-terang je ni Ustaz Furqan Fawaz. Betul, kepada anak-anak semua. Terang-terang je. Makcik tak ada nak selindung-selindung. Sungguh makcik kata. Jangan. Kita jangan guna IG semata-mata nak cari duit. Kita jangan guna IG semata-mata nak cari populariti. Semata-mata nak cari glamour. Benda tu semua tak kekal. Sebab tu makcik cakap awal-awal kan, apa dia? Kita belajar mujahadah untuk apa? Memberikan niat, menanam niat. Niat ni macam benih. Daripada benih tu lah pokok tu akan tumbuh. Jadi bayangkan kalau kita tak letak benih kita buat ni kerana nak mengajak manusia, dakwah manusia kepada Allah. Jadi kalau benih pun kita tak tanam, pasti pohon yang akan tumbuh tu bukan pohon dakwah. Kan betul tak Ustaz Furqan? Makna kalau kita tak tanam benih tu, mesti nanti pokok yang akan tumbuh tu sesuai dengan benih yang kita tanam. Kalau kita tanam benih dunia, maka pokok yang akan rimbun adalah pokok keduniaan. Kalau kita tanam benih nafsu, maka pokok yang akan subur adalah pokok nafsu. Kalau kita tanam benih semata-mata kemasyhuran, populariti dan sebagainya, pohon itulah yang akan rendang. Pohon itulah yang akan subur.
Ya, menyelangkupkan kita pun pohon tu jugalah. Jadi sebab itu makcik terpanggil memberikan nasihat pada anak-anak muda. Macam Ustaz Furqan Fawaz selalu dapat nasihat kan daripada Umi kan ya, daripada Abah ya, sentiasa bagi nasihat. Baru je dapat. Baru je dapat. Kan je. maknanya bukan baru pertama hari ni dapat, maknanya dapat lagi kan hari ni kan. Dapat sentiasa dapat. Sentiasa dapat. Jadi macam itulah sebabnya mesti letakkan kreativiti yang kita buat, usaha yang kita buat ya, adanya effort kita tu kerana kita nak mengajak manusia ke jalan Allah. Jadikan seni, kreativiti, kepandaian kita tu sebagai wasilah ataupun disebut sebagai pendekatan, uslub dakwah mengajak manusia kepada Allah. Nanti hati kita akan tenang. Kenapa? Sebab pokok tu akan tumbuh subur, akan rendang. Ia akan bertahan lama. InsyaAllah akan istiqamah. Itulah pentingnya kenapa makcik kaitkan seni-seni juga. Ya, dan tapi kita mesti letak niat untuk ad-da'watu ilallah, ajak manusia kepada Allah. Macam-macam kreativiti sekarang. Dengan teknologi kan, Ustaz Furqan Fawaz kan ya. Dengan teknologi kadang-kadang nampak macam kita ada kat pantai. Padahal kita dalam fasa PKP hari tu kan ya, kat dalam rumah tu je kadang-kadang tentang dalam bilik tu pun tak kemas pun bilik tu. Bukan bilik Ustaz Furqan, ni kalau ada yang lain lah ya. Bilik Ustaz Furqan selalu kemas kan. Kemas. Alhamdulillah ya. Hari tu pun makcik dah bagi consultation kan. Supaya bilik tu deko letak warna apa Ustaz Furqan masih ingat lagi apa yang makcik bagi pandangan? Kelabu pink kan? Bukan kelabu pink. Kelabu apa makcik? Kelabu dengan warna orange lembut. Warna orange lembut. Tapi tu awak tak ikut makcik. Bantai pink. Tak apa. Sebab bajet tak ada kan? Bukan. Pasal minat pink. Tak boleh. Makcik dah tegur hari tu. Tak boleh minat pink orang lelaki kan? Ya, ambil warna kelabu. Masalahnya, apa ni tengok ni? Tak boleh. Bagi Hanan. Hanan ada warna hitam. Tukar dengan Hanan. Tak nak. Okey makcik, kita ada soalan lain. Apa cara dakwah yang paling berkesan? Nanti makcik belum habis lagi yang pertama. Tak habis lagi makcik kita live sejam je makcik. Jangan lama. Tak, makcik kena cakap tu kena cakap tu ikut flow makcik lah. Sebabnya makcik tak faham tajuk tu. Okey, satu tadi, yang satu dah faham dah Ustaz Furqan? Faham kan? Okey. Yang kedua, kenapa makcik kaitkan dakwah dengan seni? Sebab berdakwah tu memang memerlukan kepada nilai yang halus. Ada orang berdakwah tapi nilai dia tak halus. Ada orang berdakwah tapi dia mungkin tidak dikurniakan Allah kemahiran seni, kecerdasan seni. Ada orang macam tu. Ya, setiap orang ni Allah bagi macam-macam kan. Jadi alangkah beruntungnya anak muda yang Allah berikan mereka ni cerdas seni. Kecerdasan seni maknanya suara dia merdu, boleh nasyid. Kalau ngaji tu ya Allah, lunaknya suara dia, sekejap taranum bayati, lepas tu dia tarik pula jiharkah, betul ke tu? Ya? Betul makcik. Lepas tu dia tenang. Lepas tu dia tenangkan balik dengan bacaan nahwan. Betul lepas tu dia bagi catchy sikit, dia nyanyi ya, taranum meras. Betul tak? Betul makcik. Jadi orang itu Allah telah berikan dia kecerdasan seni, maka masya-Allah lebih hebat lagi nanti. Lebih bagus dia punya pendekatan. Jadi dalam dakwah kena ada seni. Sebab nak masuk hati manusia tu paling halus. Cuba cakap nak pakai apa masuk hati manusia? Nak pakai MRI? Nak pakai alat apa? CT scan? Kita tak tahu macam nak masuk. Maknanya benda tu terlalu halus. Jadi sebab itu bila kita berdakwah mesti dengan cara yang halus sangat, yang boleh masuk ke dalam hati manusia, yang sangat halus. Masya Allah, at-tariqu ilal qulub, cara untuk masuk dalam hati manusia. Itulah, bolehlah soalan lain pula. Jadi kena guna psikologi makcik kan? Betul. Betul tak? Contoh kan. Soalan kan? seterusnya Okey, macam mana ni? Okey, soalan. Contoh.
Hasan Al-Banna kan? Contoh. Hasan Al-Banna. Tengok Hasan Al-Banna sebab macam ni, sebelum kita cakap apa dengan orang, sebelum kita sampaikan mesej pada orang lain, pasti di sana ada seni dakwah tu. Ya, yang akan menarik minat seseorang. Jadi Hasan Al-Banna ketika mana bertemu dengan seseorang kat tepi jalan je, kat bus stop je pun. Kemudian dia pun berkenalan. Dia bersilaturahim. Bertanya, siapakah nama kamu wahai akhi kan? Kemudian orang tu pun memperkenalkan dirinya. Kemudian dia pun tanya, apa hajat, dia nak ke mana? Orang tu pun kata dia nak pergi ke kenduri kahwin anak saudara dia. Tengok ya. Tapi kemudian setelah beberapa bulan ataupun mungkin beberapa tahun, bertemu kembali Hasan Al-Banna dengan lelaki-lelaki tadi. Lalu Hasan Al-Banna telah menegur beliau dengan menyebut nama beliau. Padahal jumpa sekali je. Lepas berbulan, lepas bertahun, ingat nama dia. Bahkan Hasan Al-Banna telah bertanya, Syekh Hasan Al-Banna telah bertanya kepada beliau, apa khabar anak saudara yang dia ziarahi tahun lepas ataupun beberapa bulan yang lepas tu. Masya Allah, ketika itu orang tu terpesona dengan Syekh Hasan Al-Banna bukan kerana dakwah yang dia sampaikan. Dia belum sampaikan apa-apa. Dia belum baca ayat Quran. Dia belum sampaikan hadis Nabi. Tapi seni dia dalam mengambil hati orang lain. Seni dia dalam memukau. Dakwah ini sihir. Ada sihir dakwah. Ada sihir dakwah ni. Jadi kalau nanti Fawaz jadi seorang pendakwah kan kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, bila jumpa dengan mana-mana mad'u ya, kita ada perhatian untuk berkenalan, untuk mengenal, mengingat nama dia. Setiap orang adalah penting dalam hidup kita. Ya, jangan pandang orang remeh. Alah, bukan siapa dia pun follower dia 4 orang je IG dia. Kita pandang remeh orang tu. Betul, ya, fake account dah tu. Kan, jangan macam tu. Kenapa? Sebab kita ni bawa mesej Islam. Jadi tu maksud makcik, mengaitkan dakwah dengan seni, seni dengan dakwah. Betul. Tapi makcik, macam kita kan, kalau makcik sendiri, mesti ramai sangat yang DM makcik. Betul tak? Ramai DM tanya soalan apa semua. Bukan sangat ramai. Kita nak bagi masa nak jawab soalan diorang lagi. Lepas tu kadang kita pernah jumpa kat mana-mana, kita pernah macam Alang pun pernah ceramah kat USAM kan. Padahal benda baru tahun lepas dah tak ingat dah siapa yang kita ceramah tu. Siapa dah budak yang kita berborak tu dah tak ingat. Jadi macam mana kita nak capai tahap Hasan Al-Banna tu makcik? Itu seni dia. Kat situ seni dia. Ya, maksud dia macam ni. Kadang-kadang orang DM kita ramai, orang mesej apa semua. Okey, pertama kita mesti jujur. Ya, kita mesti jujur. Maksud jujur tu kita mesti ada effort, mesti ada usaha kita untuk membantu jawab sikit sebanyak yang kita boleh pada kadar kemampuan kita. Jadi seni yang lain, macam mana cara dia, kita baca kan, kita tengok masalah dia lebih kurang sama. Jadi kita pun buat satu live ke, buat ceramah tajuk yang terus menjurus kepada memberikan solusi, memberikan pandangan pada soalan tadi. Jadi menyenangkan kita kan, sila rujuk, saya ada kuliah ceramah tajuk sekian-sekian, insyaAllah menjawab. Kalau tak, teruk juga nak jawab soalan pasal haid. Ya, kalau ada 100 orang tanya pasal haid, ya, tak larat dah tangan kita nak type kan. Tapi kita senang cakap, okey, subscribe je IG Ustazah Nur Hafizah Musa TV online. Nampak tak promosi tu? Promosi. Itu seni promosi, ya. Itu seni promosi. Jadi sebab apa? Sebab kat dalam tu dah ada dah. Jadi jangan selalu tanya-tanya kan, nanti kita pun tak mampu, kita manusia biasa. Bila kita jumpa orang, kita tak kenal orang. Kita pun tak nak nanti orang tu tersakit pula hati dia dengan kita. Jadi apa yang kita nak buat bila kita dah bergelar seorang pendakwah yang orang mungkin kenal, okey, kita kena jaga akhlak. Sentiasa manis muka. Bila manis muka, orang kita kenal, kita tak kenal, insya-Allah tak berasa hati. Betul tak Ustaz Furqan? Betul. Jadi kalau kita dah masuk ke dalam alam dakwah, biar kita jadi orang pertama yang memberikan salam. Soal kita kenal tak kenal, itu belakang cerita. Jadi bila kita yang sentiasa mendahului persahabatan, perkenalan, Assalamualaikum, apa khabar, biarlah dia tak kenal kita pun. Ya, kalau dia kenal kita pun Alhamdulillah kan. Jadi kita dah menegur dia. Kalau dia tak kenal pun tak ada masalah. Itu Islam suruh, Nabi suruh. Ya, supaya kita ifsyus salam, menyebarkan salam.
Okey, kalau misal kata kita tak kenal, kita merendah diri, kita tawaduk, kita manusia biasa. Betul. Kadang-kadang ada orang bila jumpa kita terus tanya, kenal tak saya siapa? Saya siapa? Satu hal juga kan. Jadi kita jawab tu dengan akhlak. Masya Allah, kita pernah bertemu ya. Tapi itulah ya, saya ni macam ni lah. Orang kata kalau jumpa orang Kelantan kan, kayak gini lah. Gini lah ustazah ni, koho tua dah lah. Ya, tak berapa nak ingat dah nama-nama ni. Kita tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai kecek lah. Ya, pandai-pandai bercakap. Oh, alo, Tok Behe, makcik. Tok Behe, koho tu gapo dia? Koho. Koho tu maknanya slow-slow makin tua. Macam tu. Jadi kena pandai beradab, berbicara. Itu seni dia. Sebab kita jangan ingat orang hanya ambil poin dakwah kita dalam ceramah kita saja, dalam live kita saja. Tapi pada kehidupan harian kita juga, itu adalah mesej dakwah kepada orang lain. Itulah dia Ustaz Fawaz. Tentu macam-macam Jadi sebenarnya diorang ni lebih kepada diorang ni faham seni ni mestilah nyanyian. Jadi adalah soalan macam mana makcik buat lagu Kerinduan Kami. Mana dapat idea? Okey, ada dia macam ni. Kalau kita tengok psikologi manusia ni dia ada yang lebih dominan pada diri dia. Ada orang dominan sangat dari sudut macam mana macam nak cakap bahasa yang mudah dia dominan dari sudut pemikiran. Pemikiran maknanya dia logik. Orang yang apa-apa hal dia nak logik kan. Tapi ada orang tu dia dominan dia dari sudut jiwa, perasaan. Kadang-kadang kalau dalam bahasa-bahasa lain kita panggil orang yang guna otak kanan lah, otak kiri lah. Macam tu lah Ustaz Furqan Betul. Ustaz Furqan ni lebih dominan otak kanan ke otak kiri? Kedua-dua. Okey, tak apa, nanti makcik akan scan insya-Allah. Scan. Jadi setiap orang tu lain-lain. Jadi ada orang tu dia memang lebih kepada seni yang kita maksudkan, maknanya ada ilham menyanyi apa semua kan Jadi macam makcik ni yang wallahu alam lah, setakat kita pun cuba mengenal diri kita juga kan. Dia kuat sikit pada elemen emosi, perasaan. Makcik ni lebih pada elemen emosi, perasaan lah banding dengan logik. Jadi banyak benda yang makcik ni kena meluahkan. Sebab emosi makcik tu kuat. Jadi kalau pandang sesuatu tu dia ada elemen emosi yang sangat kuat. Jadi mudah untuk orang yang ada kekuatan emosi untuk dia mencipta lagu, untuk dia menghasilkan sesuatu kan Jadi macam itulah maknanya pada usia makcik ketika itu dah 40 tahun lebih kan. Masa tu makcik dalam kereta dengan kawan sahabat makcik kan, Kak Rohaya kan Kak Rohaya. Masa tu musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula makcik selawat je dalam kereta kan. Tapi lepas tu makcik rasa macam nak meluahkan sendiri. Macam mana luahan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makcik pun nyanyi kan, kita selalu kan daripada kecil kan suka nyanyi lagu reka-reka sendiri kan. Lepas tu tak ingat dah lirik ni kan. Jadi makcik gini gitu macam tu dia Allah. Daripada kecil suka buat lagu. Ya, Ustaz Furqan Fawaz dia nak cerita kan. Masa makcik sekolah rendah dulu, makcik sampai boleh berniaga hasil seni. Lagu. Bukan macam ni makcik ada satu buku. Dia masa sekolah rendah tau. Ada satu buku. Makcik cuma tulis tajuk je kat buku tu. Kawan-kawan makcik kalau dia nak tajuk mana-mana untuk makcik nyanyikan ataupun makcik ceritakan cerita tu, dia bayar kat makcik 10 sen. Contoh makcik tulis tajuk Ibuku, Dia Ibuku, Anakmu Anakku Jua. Tulislah ini makcik masa kecil dulu. Itu bahagian 4 buku cerita. Yang bahagian buku yang lagu pula, lagu contohnya Jiwaku Merana. Sebenarnya makcik cuma tulis tajuk, makcik tak tahu lagu tu macam mana. Makcik pun tak ada lirik lagi. Nanti kawan sebelah makcik bila sampai kat sekolah, belum perhimpunan kan, dia pun pilih lagu. Dia kata aku nak lagu ni lah, dia kata. Dia pilih lah. Tengok contoh lagu Diriku Merana. Dia bayar 10 sen kat makcik. Makcik pun terus nyanyi, ikut pandai makcik nak nyanyi.
Lepas tu dia kata best juga. Menggunakan tajuk tu lah. Menggunakan tajuk tu. Itu kalau dia Lantai lah. Jangan suruh nyanyi 2 kali. Makcik dah tak ingat. Sekali tu lah dapat. Sekali tu je. Kalau orang lain pilih lagu yang sama, lagu dah lain. Maknanya itulah. Diorang cakap kecil-kecil dah berniaga makcik Maknanya macam tu lah makcik tu. Kalau yang buku cerita, pilih lah. Cerita apa? Nanti makcik akan cerita sampai nangis lah kawan depan tu. Sedapnya lah cerita tu, kononnya lah. Tapi nanti orang lain beli pula 10 sen, cerita tu dah jadi lain. Agaknya itu adalah gambaran otak makcik sebenarnya kanan ke kiri? Tak tahulah. Itu kreativiti masa kecil-kecil. Jadi benda tu cuma mungkin kita sibuk, kita dah belajar apa semua kan. Tak adalah buat cerita macam tu dah kan ya. Tapi maknanya dah adalah sikit sebanyak ya apa yang Allah dah tunjukkan kan. Jadi bila makcik pun nyanyi seorang-seorang kan lagu Kerinduanmu ya Rasulullah. Dan makcik bila makcik nyanyi sekali tu makcik tak betul lah makcik pun memang jenis tak ingat tajuk lagu sendiri ya. Tak ingat. Makcik umur sekali tu betul dah tak ingat lah apa tajuk. Tak ingat dah. Ya, jadi makcik yang nyanyi tu, lepas tu Kak Rohaya ni adalah peminat fanatik makcik. Kak Ayah kan kawan makcik. Jadi dia rakam. Dia rakam. So bila rakam, lagu tu lebih lasting lah, dapat diguna pakai. Sebelum-sebelum ni lagu tak boleh pakai. Sebab apa? Tak pernah rakam. Jadi bila Kak Rohaya start rakam, lepas tu makcik pun rasa macam boleh bagi pada anak saudara kan, boleh commercializekan lagu tu. Sebab kita niat pun lagu tu supaya apa? Mengajak manusia untuk ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah kita pun pergilah kepada step-step berikutnya sampailah lagu tu pun Ustaz Furqan dengan Afif Baihaqi kan dah masukkan dalam YouTube semua kan. Jadi alhamdulillah. Okey makcik, macam mana nak cakap ni yang paling susah, soalan ni paling susah sebenarnya, tapi diorang suka tanya. Suara perempuan tu aurat. Jadi macam mana Sabian tu macam mana? Makcik bagi hukum dulu ya. Makcik cakap bagi sikit hukum lah. Asasnya suara wanita tu tidak aurat. Rakam semua rakam. Asasnya suara wanita itu tidak aurat. Jadi suara wanita tu tidak aurat, maknanya digunakan dalam percakapan seharian, mengajar, komunikasi, berurusan ya, muamalah yang biasa ni lah. Jadi tidak aurat. Tetapi ketika mana suara wanita itu mendatangkan, maknanya boleh mendatangkan fitnah ya, boleh menaikkan syahwat ya dan sebagainya, diperalun-alunkan yang menyebabkan boleh kelalaian dan sebagainya, ketika itu suara wanita itu boleh jatuh haram pula diperdengarkan dengan cara yang demikian. Okey, sebab itu ulama berbeza pandangan tentang wanita yang taranum Quran kan, yang mengaji Quran. Sebab ada ulama yang memang membenarkan. Kenapa? Sebab dia mengaji Quran ya, dia mengaji Quran, maknanya dia memperindahkan bacaan Quran. Dia pun kena menjaga adab-adab lah kan, jangan terlenggok-lenggok ke apa benda kan. Kita betul-betul macam orang ngaji Quran, mengajar dan sebagainya. Jadi ada ulama membenarkan kan. Sebab itu ada sebahagian ulama tidak pun mengharamkan wanita bertaranum. Tapi ada sebahagian lagi mengharamkan kerana untuk memegang lebih tegas dalam bab ini, kerana khawatir jatuh kepada perkara yang haram. Okey, jadi maknanya masing-masing tu kita tak boleh paksa lah nak kena ikut yang ini, ikut yang ni kan. Masing-masing tu boleh tengoklah hujah mana ya yang nak diterima pakai kan. Okey, jadi soal menyanyi pula, tengoklah. Termasuklah soal menyanyi yang perempuan ni, ia tengok banyak benda. Satu, memang dari segi hukum tidak membenarkan. Itu pandangan yang tidak membenarkan lah, yang kita panggil yang syadid lah ya, yang pegang, memang tak boleh kan. Tapi yang kedua, ada pandangan pula membenarkan ketika mana wanita itu tidak menunjukkan penampilan dia, maknanya dengan suara je. Ini di antara hujah yang dipakai oleh siaran-siaran oleh channel radio lah, radio Islam kan, tapi masih keluarkan juga lagu-lagu penasyid wanita kan. Sebab atas asas tidak menunjukkan tidak menunjukkan penampilan wajah orang yang menyanyi.
Ada yang memegang hukum demikian. Dan ada yang berpandangan boleh wanita tu menyanyi selama mana kalau crowd wanita tak ada masalah Kalau crowd wanita ni masuk makcik ni bila didengar oleh laki-laki. Selama mana dia mengajak kepada perkara-perkara yang baik dari segi lirik dia, ya, dan dia menyanyi dengan adab yang tidak sampai terlenggok-lenggok diri dia dan sebagainya. Jadi banyak adab lah kena jaga. Tapi kalau tanya pada makcik secara peribadi kan, makcik nak pegang yang mana, banyak benda yang kena dilihat. Kalau untuk seorang wanita tu menyanyi, banyak benda. Pertama, tengok juga sejauh mana keterlibatan dia, penampilan dia boleh mendatangkan fitnah juga. Dia beza kalau makcik usia 55 tahun nyanyi dengan anak dara umur 21 tahun. Betul tak? Orang tak nak. 55 tahun nyanyi ni, yelah bezalah. Turunlah makcik, turun pentas tu. Alah, Jadi maknanya kita kena tengok banyak benda. Banyak benda. Sungguh makcik cakap kan. Kalau dulu makcik memang syadid jugalah kalau nak ngaji-ngaji taranum ni kan. Kalau masa muda-muda kan ya. Tapi bila kita dah bergelar maknanya sikit hari lagi bergelar nenek kan apa semua. Jadi mungkin sikit hari lagi insya-Allah. Jadi maknanya dari sudut mendatangkan fitnah tu mungkin makin rendah lah ya. Dan yang kedua soal adab juga nak kena jaga. Kalau wanita tu menyanyi, maknanya dia nak nyanyi macam mana kan? Kalau dia nyanyi menari pula, lenggang pula, gini-gini dah satu hal pula. Masalah tu lah menari tu. Yelah, jadi banyak sangat bendanya, adabnya. Sebab itu kalau makcik rasa lebih baik dielakkan lah kalau sampai menyanyi di khalayak yang ada laki-laki dan sebagainya. Benda tu macam satu yang boleh mendatangkan aib pula kan. Jadi lebih baik kita berkreativiti dan berseni pada perkara yang lebih jelas. Tak nak terjebak kepada perkara yang syubhah yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Betul. Okey, macam saya dah terangkan sebelum ni, korang suka sangat tanya soal. Dah tanya lagi, dah jawab, tanya lagi. Kan dah sebut dua ulama yang tengah famous sekarang ni, Ustaz Abdul Somad gunakan ayat Quran, ya nisa'an nabi lastunna ka hadim minan nisa ini taqaitun fala taqda'na bil qaul wa yatma'al ladhi fi qalbihi marad. Nak bagi tahu jangan perempuan ni tak boleh melunakkan suara di khalayak. Kalau Ustaz Azhar Idrus mengatakan tak boleh terus. Ni Ustaz Azhar, kalau korang tengok, korang search YouTube hukum perempuan menyanyi, Ustaz Azhar dengan tegasnya kata tak boleh, Ustaz Azhar Idrus. Tapi Ustaz Abdul Somad dia meraihkan mengatakan kalau mendesah-desah, yang menggoda-goda tu, yang macam yang menarik syahwat lelaki. Tapi kalau macam korang dengar perempuan tu nasyid, nyanyi lagu Maulana ya Maulana, takkanlah boleh naik syahwat. Tu masalah kat hati tu. Jadi itulah Ustaz Abdul Somad pegang. Jadi kita nak ikut yang mana terpulang, jangan berbalak-balak. Betul tak makcik? Ya, tapi bagi kita kaum wanita pun kena banyak menjaga jugalah ya, sebab kita ni bagi impact kepada masyarakat kan. Jadi kadang-kadang pandangan-pandangan daripada para ulama ya, daripada orang lain kena ambil berat. Kena berhati-hati memang ya. Kalau ikutkan hati, mungkin kalau dulu makcik boleh nyanyi, makcik rasa kan, kalau ikutkan sampai sekarang makcik boleh nyanyi sebenarnya. Tapi kita sebagai wanita muslimah ya, mukminah, beriman kepada Allah, dunia ni adalah sijnul mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ni adalah penjara kepada orang mukmin. Maknanya apa? Tak semua benda kita boleh buat. Kita orang perempuan ni kalau nampak swimming pool kan, pandai juga berenang ni, kuat lentang, kupu-kupu rama-rama. Tapi boleh lentang makcik boleh kot insya-Allah kan. Tapi maknanya ada batas yang kita kena jaga. Kita kena tahan. Kenapa? Itu adalah perintah Allah. Nanti dekat akhirat, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Itulah permintaan kita. Berenanglah nak berenang, menyanyilah nak menyanyi. Jadi kita ni diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan tu. Jadi betul. Kepada para wanita, anak-anak semua, betul kan? Ya, kena jaga sikit. Walaupun kita mungkin ada kepandaian, kemahiran ya, tapi kita cuba dengan kreativiti tadi bawa kepada dakwah tadi. Maknanya nyanyi pada crowd wanita saja.
pada muslimah saja kan ya. Jadi makcik buat lagu, makcik bagi pada Fawaz untuk crowd lelaki nyanyi. Tapi kalau crowd tolong nyanyikan. Nak lagu lagi. Nah. Okeylah, macam itulah maksud dia. Okey, ada soalan lagi ke? Jadi korang boleh tengok Ustazah sebenarnya, Ustazah lebih cenderung kepada kalau nak menyanyi tu biar kerap semua wanita je. Betul tak? Ya, betul. Untuk makcik kan? Okey. Betul. Okey, lepas tu ni soalan paling latest makcik tak tahu makcik perasan ke tak? Makcik ada scroll IG ke tak? Viral baru-baru ini di media sosial berkaitan perbuatan membuat latihi challenge yang tular di media sosial hingga menjadi ikutan netizen. Macam tahu latihi challenge? Itu yang muka jadi macam hantu tu. Yes, jadi hantu. Jadi apa pendapat makcik? Itu memang satu gaya hidup, bukan gaya hidup Islam. Yes. Ya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam tidak pernah redha sampai kita sejengkal demi sejengkal mengikuti gaya hidup mereka. Ya, itu memang gaya hidup yang ditunjukkan, dipertontonkan oleh golongan-golongan itu. Jadi, mesti kita jauhkan daripada mengikutinya. Itu dari sudut tu pun dah tak boleh dah. Apa tadi kita nak tengok dari sudut ya, seolah-olah macam apa, menarik perhatian dengan perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menjadi membawa kepada masalah akidah. Kadang-kadang orang bila kita cakap macam tu dia akan kata, mungkin ada orang berpandangan sikit-sikit akidah. Tolonglah faham apa dia agenda. Kita mungkin tak tahu bahawa musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah, dia ada agenda yang sangat halus. Ya, tengok dakwah pun halus kan ya. Agenda musuh pun sangat halus. Jadi halus tu maknanya bukan terus menyebabkan manusia murtad. Bukan terus menyebabkan manusia salah dari sudut pengakuan menyalahi akidah. Tapi dia meletakkan kecenderungan untuk melihat kepada gaya hidup yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW sedemikian rupa. Nabi cukup jaga imej orang Islam. Ya, tengok macam mana. Wathiyabaka fatahhir. Baju kamu tolong bersihkan. Sebab nak jaga imej sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah. Tiba-tiba kita nak tunjuk gaya menggedik-gedik ya. Letak pula kepada wajah tu pakai macam-macam pula topeng-topeng ya. Subhanallah. Jauh kalau kita nak tengok macam mana halusnya perancangan musuh-musuh Allah untuk melekakan manusia. Lepas tu masuk pula kepada berlawan pula sesama sendiri. Tengok pula siapa lagi top untuk buat benda tu, siapa lagi hebat. Masya Allah, ia membawa kepada kelalaian dan sebagainya. Jadi bila kumpul-kumpul segala macam bentuk hukum tu, senang sebut dan sama dengan perkara. Cuma makcik rasa kadang-kadang segelintir masyarakat mula-mula tu tak perasan. Dia teruja tengok benda baru datang dalam budaya ni. Dapat-dapat ialah ni zaman IT semua kan. Jadi bila teruja tu cepat rasa nak ikut. Jadi kita boleh beranggapan juga sahabat-sahabat dan tidak hati-hati, maka bertaubatlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah habis dah Ustaz Fawaz. Soalan latihi dah selesai ya. Dah selesai. Okay, mana yang dah buat tu bertaubat cepat-cepat. Jadi macam sebenarnya gini, diorang ni perlukan diorang suka kepada challenge. Orang Malaysia ni nak kalau makcik makcik pun dah aktif IG, mesti tahu orang-orang IG ni suka kepada challenge. Jadi apakah bila kita dah melarang diorang buat suatu challenge tu sebab berkaitan dengan akidah. So bila kita larang, kita mesti cipta solusi. Betul tak? Jadi apa solusi yang kita nak bagi kat diorang ni? Challenge apa kita nak bagi kat diorang? Boleh je taranum Quran. Taranum. Baca Quran, taranum. Benasyid. Tapi ada yang mengatakan suara tak sedap makcik. Suara saya tak sedap. Jadi macam ni? Macam latih challenge ni pakai contoh muka je.
Itu maksud dia bila kita buat challenge yang macam tadi kan, taranum baca Quran, itu sebenarnya untuk memberi ilmu juga, untuk memberi latihan kemahiran. Jadi impak dia sangat baik kan. Memanglah susah sikit nak bagi contoh-contoh apa semua tu, melompat-lompat tu memang senang. Dan kita kena ingat benda-benda maksiat ni disenangi nafsu. Jadi nafsu tu rasa senang nak lompat-lompat nak buat macam tu kan. Tapi bila suruh challenge ngaji ni rasa macam tak payahlah, beratlah, skema lah, apalah. Memang nafsu tu memang macam tu sifat dia. Ya, kalau benda baik tu kadang-kadang berat je kan. Dia perlu latihan, perlu riyadhah. Jadi kita kena kenal juga nafsu kita ni macam mana. Tu pandangan makcik lah. Betul. Makcik ni soalan yang lagi susah. Okey, mana yang tak boleh jawab macam jawab lah, tak boleh kita postpone kan. Susah soalan ni. Adakah halal rezeki penyanyi wanita? Okey, makcik pernah tanya kepada seorang alim jugalah. Ya. Dia macam ni je. Soal rezeki penyanyi wanita ke soal apa pun berbalik kepada pekerjaan yang dilakukan itu kena tahu dulu hukum dia. Nah, hukum dia halal ke haram atau macam mana? Ya, ataupun di tengah-tengah tu syubhah. Al-haram bayyin wal halal bayyin kan. Haram tu jelas, yang haram juga jelas. Apa yang tak jelas itu adalah benda yang syubhah kan. Jadi kita tengok kat situ dululah. Kalau kita tadi mengambil kira pandangan tadi yang mengatakan haram, kalau tanya pada ulama yang mengatakan haram, pastilah hasil daripada perbuatan yang haram tak dapat dikatakan halal. Betul kan Ustaz Furqan? Tapi kalau kita berpegang kepada pandangan tadi yang mungkin lebih melonggarkan lagi ya, tapi meraihkan adab, tengok pada konteks apa yang dia nyanyikan, tengok macam mana majlis yang dinyanyikan dan sebagainya. Kalau meraihkan kepada tadi yang boleh mengharuskan, maka rezeki itu dikira rezeki yang halal. Jadi sebab itu penting juga ya untuk kita jelas dengan benda yang kita nak buat tu. Jadi kepada sesiapa pun yang maknanya kena tengoklah ya, kena tengok. Ini soal ni kadang-kadang betul Ustaz Furqan. Benda ni berat tau untuk kita sebut sebab kadang-kadang berkait dengan ramai ya, berkait dengan ramai orang. Bahkan kadang-kadang orang yang terlibat pun tak nak mendalami sangat dari sudut hukum tu. Kenapa? Sebab melibatkan kadang-kadang kita kata puyuk nasi lah dan sebagainya. Tapi kita duduk sebentar, duduk sejenak. Ya, muhasabah diri kita. Apa yang kita nak cari dalam hidup ni? Hidup ni adalah satu ujian untuk kita ni menjadi manusia yang taat kepada Allah. Ya, kita kata saya tak ada kemahiran lain, saya pandai tu je. Jangan underestimatekan diri kita kan ya. InsyaAllah kita ada banyak kemahiran lain. Ya, kita boleh menyanyi tapi pada crowd yang betul. Kita boleh menyanyi tapi pada majlis yang benar, majlis yang betul. Kita boleh menyanyi tapi meraihkan adab-adab. Kita boleh menyanyi lagu-lagu ketuhanan, membawa manusia kepada Allah. Jadi maknanya bila kita serius nak buat sesuatu pada nilai ketaatan kepada Allah, nanti Allah akan berikan kreativiti pada sudut yang halal, pada ruang lingkup yang halal ya. Kadang-kadang memang kita kena duduk cakap dengan diri kita. Makcik tak kata orang lain ya. Sebenarnya Ustaz Furqan, makcik yang Ustaz Furqan pun kenal kan, makcik suka tak menyanyi? Suka. Makcik suka nyanyi kan. Kalau pergi rumah Ustaz Furqan, dengar Ustaz Furqan nyanyi, dia makcik ambil tak mic tu? Ambil mic. Makcik akan ambil mic. Ya, tapi jangan kata sebab saya suka, sebab saya pandai. Hukum Allah mesti di atas. Ya, hukum Allah lebih utama. Jadi maknanya apa? Gunakanlah, kau ada pandai sikit, mahir sikit, semua pun daripada Allah. Gunakanlah di jalan yang Allah redai ya. Rezeki Allah ni luas ya. Jangan kita pula yang menyempitkan rezeki Allah ni hanya pada satu benda saja. InsyaAllah luas lagi yang lain, insyaAllah. Jadi demikianlah maknanya kalau ada yang maknanya menyanyi dan sebagainya, kalau nak berpegang kepada pandangan yang lebih yang agak longgar tadi pun tetap kena mengirakan juga adab-adab ya, lagu yang macam mana, lenggang-lenggok kita masa menyanyi tu, banyak benda lah yang kena dijaga. Yang penting apa dia? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Okay, apa pun yang kita faham, hashtag moga Allah redha sebenarnya. Moga Allah redha. Ya, betul. Buat apa pun tak semestinya kita yang bernasyid, yang mengaji ni tak ada ujian sebenarnya. Kami pun sentiasa
perlu tajdid niat supaya tak riak, tak apa. Sebenarnya yang paling penting, paling utama sekali adalah keredaan Allah. Betul tak Makcik? Okey, ada tanya pasal dagu tu Makcik nampak. Dagu? Dagu. Dagu wanita aurat ke tak? Okey. Okey, dagu aurat ni memang perkara khilaf. Dagu wanita. Okey, rakam. Dagu wanita ni memang lelaki tak ada masalah, ya. Memang perkara khilaf. Khilaf tu kenapa? Sebab di sana memang ada perbezaan pandangan dari menetapkan had wajah tu sendiri. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan wajah tu maknanya daripada ni telinga ni kan, awal telinga kanan, telinga kiri ni dia punya lebar dia, panjang dia pula daripada anak rambut yang ni, ya, maknanya kat atas dahi ni sampailah ke bawah. Ada yang berpandangan termasuklah tumbuhnya janggut tu. Kenapa? Sebab mereka meraihkan pandangan yang mengatakan bila basuh wajah ambil uduk termasuklah janggut-janggut kan. Jadi maksud dia janggut yang tumbuh ni, maknanya kan janggut tumbuh kat sini sampai bawah ni kan. Maknanya itu juga adalah wajah. Jadi bagi yang berpandangan demikian, maka maksud dia dagu yang ini ni masuk dalam wajah lah. Jadi bila masuk dalam wajah, maka ia adalah tidak aurat. Okey, nampak tak kenapa adanya perselisihan pandangan, perbezaan pandangan? Nampak. Tapi ada yang berpandangan tak, wajah ni hanyalah apa yang nampak dengan muka je. Bila kita bertentangan dengan seseorang, maka yang kita nampak secara zahir itulah wajah. Jadi apa yang tersembunyi itu bukan wajah. Jadi ada yang berpandangan demikian. Jadi daripada pandangan tentang definisi wajah tu menyebabkan kunyangan terhadap hukum bawah dagu wanita ini. Ya. Okey, kemudian ada pandangan ulama yang mengatakan itu adalah di antara perkara yang sangat halus untuk dilihat dari sudut sempadan. Jadi maknanya itu adalah di antara perkara yang macam wa'fu anhu lah, maknanya benda yang dimaafkan lah, maknanya dari sudut nak menentukan sikit ya, lajak ke atas ke bawah ke, jadi benda tu kekal diperselisihkan. Okey, benda tu kekal menjadi perbezaan. Cuma ada ulama yang berpandangan min babil ihtiyat, maksud dia nak menjaga, berhati-hati, maka sebaiknya ditutup. Jadi kalau pakai macam ni maknanya diangkat kan, jangan sampai betul-betul kat pangkal leher ni kan, nampak pula double chin, triple chin kan. Sebab apa? Kita nak ambil min babil ihtiyat, maknanya dalam aspek berjaga-jaga, maka sebaiknya ditutup. Jadi Masya Allah, makcik pun memang puji ya, kalau orang yang boleh tutup itu min babil ihtiyat, lebih baik dia tutup. Tapi tak boleh mengatakan orang yang tak tutup tu ya, maknanya dia dedak aurat. Tak, kita kena tengok benda tu kekal sebagai perbezaan dan perselisihan pandangan di antara para ulama. Wallahu a'lam. Kenapa dalam solat kita pakai dagu sampai buat sini? Sebab kita ambil babil ihtiyat tadi, berjaga-jaga tadi. Ya, sebab itu benda bahaya juga ya. Kalau kita solat berlaku pergerakan kan, nanti kan terangkat, tertarik, terapa, terini. Jadi kita lebihkan ya, menutup dagu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Jadi jelas benda tu perbezaan pendapat. So nampak boleh sini kan, kawasan ni kan. Nak tutup lebih baik Makcik kan? Ya, betul. Tutup lebih baik. Okey. Apa hukum lelaki guna gelang rantai silver? Haram Makcik kan? Senang, selesai. Kalau emas memang tak boleh ya. Gelang dan rantai silver pun tak boleh. Selesai, haram. Ada yang kalau kita kata, makcik baca dalam pandangan ulama maknanya kata ini adalah untuk kesihatan lah apa semua ya. Hatta kalau orang pakai untuk kesihatan pun, tengok yang kata untuk kesihatan ni siapa dia ya, kena ada pihak yang maknanya memang berautoriti untuk menyatakan demikian. Sebab kita tak nak kerana budaya memakai gelang, walaupun gelang besi dan sebagainya ya, pada orang lelaki ni adalah satu budaya yang tidak baik ya. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang maknanya orang yang bukan orang-orang bertakwa, kita katakan. Kecuali kalau ada yang tanya, habis tu tabung haji pakaikan gelang tu masa kita pergi haji, itu lain. Itu ada benda, ada maslahah yang kita nak jaga. Takut hilang kan. Kalau
Ya, kalau letak buat tali pinggang kan lagi susah pula, besar sangat pula gelang tu kan, ya. Nak letak kat leher kan tercerut pula dekat sini, paling senang. Tapi kita tahu itu bukan perhiasan, itu bukan pakaian apa, tapi itu adalah elemen keselamatan. Okey. Oh, ni lagi teruk. Ni makin pelik ni, Makcik. Macam mana dengan Barzakh Challenge? Apa benda tu? Yang ni macam mana Yang ini rasanya dia suruh kita rakam video kita mati. Okey, lepas tu? Lepas tu post lah. Maksudnya rakam kita pakai kapan, tutup benda tu, lepas tu post kat IG tu je. Dampak dia apa? Impact dia apa? Impact dia suka-suka, Cik. Maksudnya mungkinlah dia nak bagi orang-orang insaf kan. Dia lepas pada memang insaf ke orang yang tengok? Insaf ke tak? Sekejap, ada orang tanya jam yang macam gelang macam mana? Kalau itu jam, maka itu jam, bukan gelang. Jadi jam boleh. Kalau itu jam, okay, jam boleh. Tak kisahlah macam mana. Tapi kalau itu jam, maka jam lah, ya. Tapi jangan pakai emas, orang lelaki, ya. Okey. Tengok. Makcik tanya, makcik dapat, patutlah makcik pernah ternampak-nampak. Ada orang suka ambil gambar, tutup-tutup apa hidung letak kat kampas tu. Oh, itu Barzakh Challenge. Masya Allah. Okey. Pertama, setiap benda yang kita nak buat kena tengok. Kita akan dapat menentukan hukum tu dengan melihat kepada tujuan juga. Kadang-kadang tujuan, bila sesuatu tu tidak dinyatakan nas, ya, benda yang haram, maka benda tu akan jadi harus kan, ya. Jadi harus. Kalau tak ada yang mewajibkan, mengharamkan, jadi harus kan. Tetapi kena tengok juga pada tujuan, ya, dan kena tengok juga ada tak hadis-hadis ataupun elemen lain yang boleh membantu untuk mengharmonikan hukum terhadap perkara tadi. Jadi dalam bab tu, tengok tujuan. Kata, sesaja nak suka-suka je. Tengok pula kan, ada tak pandangan yang menegur tentang bab ni. Yang kedua, kalau dia kata nak memberikan keinsafan. Tak tahulah, makcik setakat makcik tengok, tak pernah pula makcik macam rasa insaf. Betul tak? Betul. Ya, tak ada, malah makcik rasa pelik. Dia dah mati ke belum ke macam mana kan? Okey. Jadi macam ni. Jadi kalau tanya makcik peribadi, setakat yang makcik faham lah, setakat makcik tahu sikit-sikit je, makcik memang tak bersetuju. Kenapa? Kecuali dia olah benda tu dalam bentuk yang memang ada memberikan keinsafan ke apa lain kan. Tapi sengaja je. Kenapa? Sebab macam ni. Sebenarnya dalam Islam tidak bagus, tak digalakkan. Cuma nanti makcik carilah hujah dalil tu. Melihat orang-orang mati, orang-orang meninggal dunia dalam keadaan yang teruk. Ya. Dalam kitab sebut tu, maknanya kita kalau tengok orang meninggal yang teruk lah, keadaan tu teruk kan, ya. Tercucuk ke apa benda ke ataupun keadaan yang teruk, sebenarnya tak bagus untuk kita lihat. Untuk kita lihat keadaan jenazah yang ataupun jenazah contoh orang, macam aksiden tu pun tak boleh tengok. Dia bukan macam mana nak kata, macam jenazah orang-orang yang engkar, yang kemudian Allah balas ke apa contohnya lah, ya. Tapi kita tak tahu nak menilai juga benda tu kan. Jadi maknanya kalau jenazah tu mengerikan, ya, tak bagus kita nak tengok dekat-dekat nak apa. Kenapa? Dulu masih tak faham benda tu. Rupanya dia ada signifikan dia. Kenapa? Sebab kita tidak mahu hati kita keras. Lepas tu kan bila makcik rujuk dalam kitab tu, kenapa pula hati kita jadi keras? Sebab bila kita dah boleh tengok benda-benda macam tu kan, dah alah. Ya, dah apa ni? Orang kata dah alah bisa tegal biasa kan. Jadi kita tak ada apa dah tak kisah dah. Alah. Kita pun tengok, maknanya rupanya dia ada kesan pada hati kita. Takut hati kita tu sudah jadi keras, maknanya dah tak kisah dah. Dah tak ada dah mendambakan apa? Husnul khatimah, ya. Mendambakan rahmat. Kenapa? Sebab kita dah biasa sangat tengok. Itu makcik baca dalam kitab, ya. Jadi bila makcik nak kait dalam isu macam ni, sebab kalau dah biasa sangat tengok benda tu, macam lama-lama kita jadi macam dia lain kan. Kalau kita tengok orang meninggal dunia sungguh-sungguh, rasa keinsafan, jadikanlah mati tu sebagai peringatan. Tapi kalau benda tu hanya challenge, lepas tu nak ketawa-ketawa, nak gelak-gelak, nak begitu, nak begini,
maknanya falsafah untuk mengingati mati tu dah hilang. Dah hilang. Bukan mendatangkan keinsafan, tapi jadi bahan saja nak berlawak, saja nak bersaing, saja nak begitu begini. Jadi benda tu tak bagus, tak elok. Ya, okey. Wallahu a'lam. Jadi makcik kemaskan jawapan jugalah untuk tengok macam mana. Kemas. Cantik dah tu. Jadi dia masalah juga kalau macam tanah kubur tu makcik kan. Semuanya su'ul khotimah. Semua mati teruk. Ya. Tapi makcik pun pernah tengok juga. Tengoklah. Jadi benda tu kena ada syariah punya konsultan jugalah untuk bagi apa. Setiap benda tu bagi makcik jangan keterlaluan lah. Kadang-kadang bila kita keterlaluan jangan keluar juga daripada konteks yang sebenar kan. Macam tu. Okey, maaf bertanya. Kalau wanita buat video dakwah atau berkaitan dengan bisnes, macam mana hukumnya kalau wanita buat video dakwah atau berkaitan dengan bisnes? Apa lagi soalan tu? Itu je. Maknanya dia kata perempuan tu suka buat video dakwah. Selama mana video dia, tengok pada tujuan dia, tengok pada cara dia, tengok pada adab dia. Kemudian dinilai juga pada impak dia. Kalau 4 perkara ni kita perhalusi baik-baik, insya-Allah nanti kita akan dapat maknanya hukum yang sepatutnya. Tengok tujuan dia. Kalau tujuan dia maknanya tujuan dakwah, tujuan dia untuk cari bisnes yang halal kan. Dia buat video, kemudian perkataan yang dia sebut. Kadang-kadang ada orang buat video bisnes sampai menggunakan perkataan-perkataan yang lucah, perkataan yang tak elok, merendahkan martabat kita sendiri. Jadi kalau kita dapat jaga akhlak dan sebagainya dan lihat dampak dia. Kalau lepas pada kita keluar video-video tu, ramai pula yang mesej, aku rindu padamu lah, teringin nak berkenalan lah. Jadi nampak tak? Kenapa pula video kita akhirnya hasil dia macam tu? So kita kena tengok keseluruhan tu untuk kita menentukan aku ni sebenarnya boleh buat lagi tak boleh buat sebenarnya video macam tu. Nampak lain macam je. Kita mungkin tak perasan, tapi orang lain yang melihat dia macam-macam sudut. Dia nampak dia sudut yang lain lah pula macam-macam lah. Orang hati ada penyakit banyak ni kan jadi benda tu kena dijaga. Tengok kena bila Allah perintahkan pada isteri-isteri Nabi kan supaya bercakap bertemu dengan orang lelaki min wara'il hijab. Betul tak? Betul. Daripada belakang. Bukannya Allah mengatakan hati isteri Nabi yang tak betul. Memang sama sekali tidak kan. Tapi kerana apa? Kerana meraihkan juga hati orang lelaki ni ada yang tak betul. Jadi kita tu saling jaga-menjaga kerana kita ni adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat. Kita pun nak tolong orang juga biar hati bersih, hati baik kan. Jadi macam tu lah. Besar pahala wanita ni sebab wanita ni walaupun dia seorang wanita yang hanya duduk kat rumah ke apa, tapi pahala dia banyak. Kenapa? Sebab ketika mana dia menjaga kehormatan diri dia, dia telah membantu masyarakat dia. Ketika mana dia menjaga adab diri dia, dia telah menyumbang kepada ummah dia, kepada negara dia, secara dia tidak sedar. Betul. Jadi macam itulah. Walaupun duduk rumah, ada sumbangan untuk negara macam Ya betul. Lepas tu dia keluar, dia pakai tutup aurat, dia jaga adab, dia jaga akhlak. Masya Allah, dia telah menjadikan negara itu, masyarakat itu penuh barakah daripada Allah. Macam kat Mesir makcik kan, kat Mesir orang tengok orang Arab Mesir tu, kita tahu mata dia cantik apa semua. Tapi tutup tu hitam semua, jubah sapu lantai. Jubah. Dalam keadaan negara yang panas kan, dah cecah 50 darjah Celsius, tapi boleh juga menjaga. Jadi kenapa kita orang Malaysia tak nak menjaga aurat? Betul tak makcik? Betul. Ada satu soalan tadilah, tapi ke atas pasal suami marah ke apa Suami marah siapa ni? Siapa marah suami dia ni? Tadi atas tak nampak dah. Jauh sangat. Makcik nampak kan? Tapi panjang soalan dia. Makcik rasa nak jawab lah soalan tu. Cepat, soalan panjang. Mari sini balik. Soalan panjang. Apa tadi? Suami marah kena blok. Apa benda cerita tadi tu? Ada perkataan blok tadi. Suami marah kena blok. Cepat, oi. Tak apalah. Dia tak boleh scroll ke bawah, Okey, ni makcik. Soalan tu makin susah. Kita rasa ni lah. Sebenarnya isu ni corporation tak payah sentuh kot. Apa boleh.
Okey. Kepada yang memakai niqab, kepada yang memakai niqab, ucapan pertama Ustazah adalah Alhamdulillah, mabruk, tahniah, syukur pada Allah. Ya, kalian telah memakai pakaian yang Ustazah percaya lebih menjaga diri kita dengan lebih baik. Itu ucapan pertama. Ingat, apa yang kita pakai ni adalah libasut taqwa, pakaian takwa. Kita pakai niqab mesti niat kerana Allah. Kita pakai niqab mesti kerana niat kita nak mencontohi yang telah ditunjukkan segala kebaikan dan adab oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena letak niat yang betul. Jangan ikut trend, jangan kerana itu, kerana ini macam-macam tak. Tapi ingat, ini adalah libasut taqwa. Ini pakaian yang mesti dipakai bersama dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, bersama kerana Allah. Sebab itu, ini makcik cakap terus terang Ustaz Furqan Fawaz. Makcik kenal ramai orang kan, Ustaz Fawaz kan? Ya, ramai sahabat-sahabat makcik yang pakai niqab. Bahkan Umi Ustaz Furqan pun pakai niqab Istiqamah sangat berpuluh-puluh tahun Umi Ustaz Furqan pakai niqab. Tapi kan tengok bila Umi Ustaz Furqan jumpa dengan makcik, mak saudara, jumpa dengan dalam crowd wanita, Umi Ustaz Furqan akan buka purdah tu. Nampak tak? Kalau dalam wanita semua kan, akan buka purdah tu. Jadi kita yang sesama wanita ni akan rasa senang sangat dapat berbual, dapat berkenal, nampak wajah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang makcik dapati ada yang pakai purdah, yang pakai niqab, di kalangan bersama-sama dengan wanita pun tak nak buka langsung. Tak nak buka langsung-langsung. Ini makcik nak cakap terus terang kan Kalau kita pakai kerana Allah, kerana nak jaga daripada Ya Allah, jangan lambat sekarang. Kan kita bagi makcik itu lebih menyenangkan. Dan itu nampak soal kejelasan kenapa kita pakai niqab. Maknanya kita kan suasana kita dengan jamaah muslimah juga lebih selesa. Ini pandangan makcik lah, wallahualam. Jadi ada banyak benda lagi. Bila kita pakai kerana Allah, kerana rasa takwa kepada Allah, jadi kita akan jaga apa? Jaga adab, akhlak, penampilan kita bila kita ini adalah orang yang memakai niqab. Jangan kerana kita pakai niqab, kita boleh pula ketawa kuat-kuat. Kita boleh pula maknanya mata kita liar pandang lelaki yang bukan mahram. Sebenarnya kita pakai ni kerana siapa? Kita pakai kerana siapa? Jangan pula kita bebas nak pandang siapa pun. Sebab apa? Sebab dia tak nampak pun kita ni sebenarnya pandang siapa, mata kita aja kan. Soal ni kembali kepada apa tujuan kita pakai. Kalau kita pakai kerana Allah, kerana takwa kepada Allah, satu pakej perangai kita, akhlak kita adalah kerana takwa kepada Allah. Termasuklah kita menghias mata dengan celak, patu panjang macam tu, patu gini, jadi hanya nampak mata saja. Yang itu pun kalau kita tanya diri kita, apa yang kita nak masa kita buat tu? Apa tujuan kita pakai macam tu? Apa tujuan? Sebenarnya secara jujur akan ada suara hati yang jawab. Betul tak Ustaz Furqan? Kenapa kita pakai macam tu? Kenapa kita nak bagi orang terkebel-kebel mandang mata kita? Adanya perhatian kita terhadap niat-niat yang melencong tu, itu adalah jawapan kepada soalan tadi. Maknanya apa? Tinggalkan sesuatu yang bukan kerana Allah, yang semata-mata kerana ke orang sangat sederhana. Tak payah fikir soal pakai niqab ke tak pakai niqab. Kadang-kadang dia cuma pakai, dia tak pakai, kadang dia tak pakai niqab. Yang pakai niqab ni bagus. Tapi ni makcik nak cakap tu terang. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang tak pakai niqab pun, tapi sederhana hidup dia. Pakai tudung, tutup aurat baik-baik. Lepas tu nampak ciri zuhud dia juga sederhana, kemas, bersih kan. Tapi tak ada pakai apa, tak bermakeup pun, tak ada nak menarik perhatian sesiapa pun. Maknanya keluar tu dengan rasa takwa kepada Allah, nak menguruskan urusan-urusan kehidupan, urusan dakwah. Kadang dalam hati kecil makcik sangat kagum dengan wanita-wanita yang seperti ini. Berbanding kalau kita kata
kalau kita menghias-hias sangat diri kita itulah, ya, walaupun hanya mata, tapi benda tu kena balik juga kepada soal niat tadi. Jadi hati-hatilah, cermat-cermat, ya. Apapun mesti pada kadar yang sederhana, ya, jangan berlebih-lebihan, okey? Sebab Makcik pernah jumpa yang pakai nikobis, lepas tu dengan apa, penuh ni hiasan dekat jari ni kan, maknanya dengan inai yang sangat luar biasa lah, bukan pada tahap yang biasa ni kan. Jadi kita kena balik semula kepada soal tadi. Apa tujuan semua perhiasan yang ada pada diri kita ni? Cara kita membentuk imej kita tu, tujuan dia apa? Ya, cara panduan ni nak pakai panduan yang mana? Jadi semua tu kena dilihat secara package. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Okey, ni macam soalan Makcik tadi. Dia tanya isteri marah suami sampai blok suami. Makcik dapat baca tak? Okey, dia tanya isteri marah suami sampai, kejap ya. Dia tanya isteri marah suami sampai blok suami kerana terlalu marah. Adakah dikira derhaka? Ustazah, macam nak jadi isteri yang poligami ni? Nak keadilan Ustazah kalau rasa suami tak adil. Okey, wanita kalau dia marah sangat dengan isteri dia, lepas tu dia blok suami dia. Makcik pernah buat tak Blok suami? Alah, masa dia marah tu je, jalan 2 jam. Lepas tu dia apa balik? Blok balik. Okey, Ustazah pernah buat. Masa tu ada selisih faham dengan ustaz kan, dengan suami. Lepas tu Ustazah blok dengan sebab Ustazah tak nak kita kan, kalau kita tak blok, kita ni beria-ria mesej tak berhenti. Jadi kita dalam keadaan marah, jadi macam-macam juga mesej kita. Nampak tak tu Ustaz Furqan? Ya? Betul. Jadi kita pun blok. Bila Ustazah blok, suami Ustazah kecil hati sangat. Dia tak faham kan, suami kita tak faham tujuan kita blok tu sebab kita nak jaga diri kita supaya kita ni tak mengharap suami kita. Lagi satu, kita ni kadang-kadang kita bila kita hantar, kita harap suami kita balas. Tengok suami kita ni sibuk, dia tak balas. Jadi kita ni kecil hati. Dia blue tick je. Tapi kalau kita dah blok, dia tak marah kan? Sebab apa? Sebab okey lah, fine. Sama-sama tak sampai kan? Jadi itu tujuan makcik sebenarnya. Tapi pakcik kecil hati kan? Kecil hati. Jadi start makcik tahu benda tu pakcik kecil hati, maka makcik isytiharkan pada diri makcik, jangan buat pendekatan tu lagi, sebab dia mengundang banyak benda dalam komunikasi, dalam hubungan suami isteri tu. Banyak zon, banyak sangkaan-sangkaan. Jadi jadi itulah jawapan dia. Jangan buat, jangan blok. Jangan blok. Dia beza kalau suami suka di blok, blok ah. Kalau suami suka blok, okey, boleh blok. Okey, ya, blok bang. Blok tak ada. Okey, betul. Itulah jawapan dia. Jangan blok. Okey, apa nama last macam ni last. Dia dah lama sangat dia tulis panjang. Kenapa orang hafal Quran paling kuat diuji? Masya Allah, sebenarnya bukan orang hafal Quran yang paling kuat diuji ya. Tapi orang yang Allah sayang yang akan kuat diuji. Jadi orang hafal Quran ni memanglah sampai tahap boleh digelar ahlullah, ahli Allah kan. Jadi memang jalan Allah. Betul, jalan Allah nak sayang ni memang dengan Quran ya, dengan hafaz Quran, beramal dengan Quran, mengajar Quran. Jadi itu adalah satu sunnah ya, sunnatullah. Allah menguji orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah kasihi. Makcik dia nak juga soalan tu. Tak payah jawab ah. Yang mana? Yang macam mana kita nak redha poligami? Okey, boleh insya-Allah. Macam mana nak redha poligami? Tak tahu. Lelaki tak tahu. Sebenarnya macam ni. Percayalah. Kalau Allah tidak kehendaki poligami itu berlaku, dia takkan berlaku. Percaya kat situ dulu. Yakin kat situ dulu. Okey, Furqan Fawaz mungkin lebih memahami maksud makcik dengan lebih dalam sangat. Betul. Ya? Tapi kalau Allah izinkan dia berlaku, dia akan berlaku. Sebab itu, kalau memang Allah izin benda tu berlaku, isteri tu kepung lah suami macam mana pun, kahwin juga dia. Tapi kalau Allah kata tak berlaku, puas isteri tu tawar. Kahwinlah bang. Marilah, saya nak tolong pinang, saya nak tolong macam-macam. Ya, sehari lagi nak kahwin, tak jadi. Seminggu lagi nak kahwin, cancel.
Betul. Jadi bila kita yakin macam tu, itu adalah satu perkara yang akan membantu kita. Apa dia? Jangan kita letakkan kerja buat manusia dulu dalam bab keyakinan ni. Tapi kita letakkan yang pertama sekali apa? Kalau dah berlaku poligami tu, maka kita yakin apa dia? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, benda Allah tak kehendaki tak akan berlaku. Jadilah kita manusia yang redha dan belajar. Terus cari ilmu, terus perbaiki diri. Sebab belum tentu poligami yang berlaku tu maknanya suami kita tu baik ataupun kita baik. Tapi sebaliknya, bila berlaku sesuatu tu, Allah nak jadikan suami tu lebih baik, Allah nak jadikan isteri tu lebih baik. Cara dia apa dia? Bukan cara dia belajar, cara dia taubat, cara dia islah diri, cara dia baiki diri. Baru nanti sesuatu yang berlaku tu akan jadi pada perkara yang lebih baik. Tapi kalau dah berlaku, tengok-tengok tak jadi pelajaran yang baik pada suami isteri ni. Suami tidak berlaku adil, maka benda tu akan diadili oleh Allah dengan sebaik-baiknya lah. Ya, maknanya kalau kamu tidak berlaku adil kepada isteri-isteri kamu, Allah yang akan membela di pihak isteri-isteri ni. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Jangan buat main. Ustazah memang, ini mungkin yang tengok ni anak-anak muda tak poligami lagi kan, kahwin pun belum ni, ya. Makcik, nak kahwin satu pun susah. Ada tu jodoh, insyaAllah. Tapi kan nak beritahu, tolonglah para suami, ya. Para suami ni yang sebenar-benarnya, jangan kita rasa kita ni macho, hebat dengan segala benda yang kita buat kat luar rumah. Dengar tu, jangan rasa macho sangat. Sebenarnya yang kita hebat, yang kita boleh mentarbiah diri kita ni, kalau kita boleh buat sehabis baik dalam rumah, yang tak nampak dengan pandangan mata manusia. Tapi kerana ketakwaan kita kepada Allah, kita beli berah kat dalam rumah. Kerana ketakwaan kita pada Allah, kita jaga anak isteri kita baik-baik. Tak payah nak tayang-tayang, nak tunjuk kat siapa-siapa, ini takwa kita kepada Allah. Jadi laki-laki yang seperti ini, insya-Allah boleh jadi pemimpin yang lebih hebat ni dekat luar. Ya, tapi dalam rumah ni kena settle. Jangan kita hebat kat luar, dalam rumah mentang-mentang orang tak tahu, tak ada bawa mahkamah, tak ada isteri bercakap, tengok-tengok dapur, beras apa semua tak beres urusan tu. Ya, ditekan pula isteri dalam rumah. Jangan macam tu. Jadi bila kita ada takwa kepada Allah dalam urusan-urusan keluarga, ya, tanggungjawab dalaman keluarga ni, insya-Allah beres. Nanti yang luar juga akan dibimbing, dipandu dengan taufik dan hidayah oleh Allah. Ya, kena jaga tu isteri, keluarga baik-baik ni, anak-anak ustazah yang laki-laki ni bila nak kahwin, ya. Okey, saya nak cerita sikit lah. Macam, sebenarnya bagi saya pula, orang poligami ni, Allah pilih bukan orang calang-calang. Dia amalan dia dengan Allah tu sebenarnya dah sangat-sangat hebat dah. Sebab dia kena macam tu. Sebab saya sendiri, ayah saya tengok ayah saya kan kahwin dua. Ayah kan. Tapi kita tengok macam mana amalan Abah tak pernah langsung tinggal tahajud. Dalam tahajud pula Abah bukan ngulang satu kedua surah, Abang ulang berjuzuk-juzuk dalam tahajud tu. Ya Allah, nak kata, dan Abah jaga Quran tu, mana hubungan dengan Allah tu dah sangat baik lah sebenarnya. Abah buat yang kita tabik dan kita respect. Dan kalau kita sebagai lelaki biasa nak poligami, tapi kalau amalan tak tahap macam tu, tak payahlah. Betul. Sebab ustazah kenal ayah ustaz tu. Kan? Macam saya, macam awam alang makcik rasa tak boleh. Amalan tak cukup power lagi nak. Wallahu alam, kita pun tak boleh cakap kan. Macam Ustaz Furqan ni adalah anak kepada isteri yang kedua kan. Isteri yang kedua tu adalah kakak ustazah. Kakak makcik kan. Kakak makcik. Jadi sampai dapat berapa orang anak apa? Semua sekali campur yang pertama kedua? 15 orang, Masya Allah, dan ramai sekali hafiz-hafizah, Alhamdulillah. Memang makcik pun tengok macam mana Abah, ya, bila berlaku masalah, kekusutan, bukan tak ada ujian dalam rumah tangga kan, Umi dengan Abah apa semua, tapi Abah ni cepat ambil air semayang, cepat ambil wudu, cepat bentang sejadah, cepat duduk dalam masjid, cepat i'tikaf, cepat bertanya dengan Allah. Walaupun kadang-kadang contoh ada orang campur tangan kan, macam sepatutnya macam ni, tapi keyakinan Abah tu untuk apa, rujuk balik kepada Allah, kembali pada Allah, tengok akhirnya berjaya, Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu kan, itu maknanya lebih baiklah kan, dia maknanya apa pun dasar dia
takwa kepada Allah, ya. Betul. Kalau tak takwa pada Allah, kahwin seorang pun berantakan. Tak jadi. Betul. Betul.